Baik, Talent Corporation Malaysia Berhad atau Talent Corp mengalukan komitmen Perdana Menteri Anwar Ibrahim menangani isu penghijrahan bakat atau brain drain mengambil kira kepentingannya kepada perancangan strategik dan visi ekonomi negara. Merujuk kepada kaji selidik pada 2021, Talent Corp mendedahkan 92% diaspora Malaysia menyatakan hasrat kembali ke tanah air untuk menyumbang namun kurang mendapat platform melakukan sedemikian. Namun isu brain drain ini menuntut kerjasama banyak pihak dan iltizam politik. Jadi bersempena dengan Belanjawan 2024, kita bincangkan antara solusi yang digerakkan oleh Malaysia Jobs Coalition. Jadi kita bersama dengan pengasas bersamanya iaitu Zaim Muazzani. Apa khabar Zaim? Alhamdulillah. Baik, pertama sekali kita nak tahu apa matlamat dan objektif utama Malaysia Jobs Coalition atau MJC ini dalam menangani cabaran pekerjaan negara ketika ini. Okey, so saya mulakan dengan cabaran yang sedang dihadapi oleh belia dan juga golongan rakyat di Malaysia. So ada dua isu pertama. Yang pertama is dua isu. Yang pertama is pekerjaan bergaji rendah. Salah satu isu yang sangat kritikal. Sebabnya lebih 70% pekerjaan di Malaysia adalah berkemahiran rendah ataupun separuh mahir, dan juga ada masalah job mismatch. Dan pada masa sekarang pasaran belum sedia untuk menawarkan pekerjaan yang berkemahiran tinggi ataupun high skill jobs. In other words, the market is not ready to offer high skill jobs. Yang kedua ialah pengangguran dan krisis pengangguran belia. Pandemik ini telah memburukkan keadaan dengan lebih 2.4 juta rakyat Malaysia sekarang menganggur ataupun under unemployed, tidak mempunyai pekerjaan yang memadai skill mereka tersebut. Pengangguran belia sekarang dianggarkan dalam kadar 12%, 3 kali ganda kadar pengangguran negara ataupun pengangguran nasional. So MJC, Malaysia Jobs Coalition, memperjuangkan peluang pekerjaan untuk setiap rakyat Malaysia. Kami mempunyai 15 organisasi dalam gabungan kami, terdiri dari social enterprise, NGO, dan civil society groups, dan kami memperjuangkan satu saja benda, iaitu kadar pengangguran sifar, zero unemployment. Dan sudah pasti Zaim, kalau kita melihat kepada isu gaji rendah dan juga ketidakpadanan kemahiran yang Zaim sentuhkan tadi, ini bukan perkara baru dan ini perkara melibatkan struktur yang sedang pun cuba diubah di bawah kerajaan sekarang ini. Kalau kita melihat soal gaji contohnya, apabila kita ingin melaksanakan gaji progresif berbanding dengan aspek gaji sebelum kita laksanakan, bagaimana ini menjadi satu titik kepercayaan yang boleh diwujudkan kepada mungkin bakat-bakat kita, pakar-pakar kita yang berada di luar negara untuk pulang ke Malaysia dan juga percaya bahawa ini adalah progres yang sedang dilaksanakan di peringkat negara kita dan kemungkinan ini akan mencerminkan gaji yang lebih bermaruah kalau mereka bekerja di peringkat tempatan dalam kepakaran mereka. Untuk cabaran dia, cabaran memang besar, iaitu 70% pekerjaan di ekonomi Malaysia adalah low skill ataupun semi skill. So itulah sebab ramai rakyat Malaysia berada di luar negara kerana pekerjaan di luar negara berkemahiran tinggi dan juga high paying jobs. So struktur ekonomi perlu berubah untuk lebih inovatif dan responsif pada ekonomi baru, iaitu ekonomi digital dan juga peralihan tenaga, iaitu fokus kerajaan sekarang. Tetapi kadar pengangguran itu masih tinggi di Malaysia sendiri. So don't worry about people overseas. Dekat negara kita sendiri pun kadar pengangguran iaitu under unemployment sangat-sangat tinggi. Anggaran kita adalah dalam 2.4 hingga 3 juta rakyat Malaysia tidak mempunyai pekerjaan yang boleh memberi gaji yang setimpal dengan skill mereka. So itu isu yang sangat besar. So kita perlu menangani masalah dalam negara ini first sebelum kita cuba mengambil nak membawa balik tenaga dari luar negara. Zaim, kalau saya boleh menambah juga, sebab Zaim menyentuh tentang fokus dahulu permasalahan di dalam negara ini memang banyak kita bincangkan, Nabila. Kalau kita bercakap soal underemployment pertama, dan yang kedua adalah bagaimana untuk mengisi golongan-golongan yang belum memasuki arena pekerjaan
sama ada Ya. ketika disebabkan oleh pandemik ataupun sebelum pandemik lagi. Bagaimana untuk kita melihat kedua-dua usaha ini harus bergerak selari, iaitu memasukkan mereka ke dalam industri dan pada masa yang sama menarik juga kepakaran kita. Kerana apa? Kita ingin mewujudkan satu industri yang berimpak tinggi dan ini memerlukan kepakaran. Kepakaran ini juga mungkin dimiliki oleh mereka yang sedang berkhidmat di luar negara sebagai contoh. Dan pada akhirnya apabila kepakaran ini disatukan dengan industri dan pelaburan yang kita mahukan, akhirnya the trickle down effect industri itu akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk orang lain di peringkat tempatan. Bagaimana untuk melihat keseluruhan ini harus bersifat holistik langkahnya? Pandangan MGC sendiri. Kita kena faham yang pekerjaan yang berkemaran tinggi ni tidak boleh 100%. It's impossible. Kerajaan tidak boleh mencipta peluang pekerjaan 100% yang berkemaran tinggi. So inisiatif seperti academic industry yang baru saja kerajaan memperkenalkan untuk upskill terutamanya belia di Malaysia, ia tidak akan menangani masalah yang kita ada sekarang, iaitu high unemployment rate. Kerana high skill jobs ni dia tak ramai. Company tidak akan mencipta ramai banyak pekerjaan yang high skill ini. Sebab itu kalau tengok secara holistik, kita memerlukan solusi yang lebih radikal untuk menangani masalah pengangguran dan juga unemployment di Malaysia. Saya beri contoh. Kerajaan yang terdahulu memperkenalkan Jamin Kerja Keluarga Malaysia, yang saya rasa program yang sangat inovatif kerana dia membantu golongan yang terpinggir seperti orang asli, OKU, bekas banduan, belia, veteran tentera dan juga ibu tunggal. So itulah salah satu contoh yang di mana kerajaan memerlukan dua-dua, inisiatif untuk mencipta pekerjaan berkemahiran tinggi dan juga untuk membantu golongan terpinggir. Dan golongan tertinggi itulah lebih besar dari segi percentage kalau kita lihat dari pekerjaan yang boleh dicipta untuk golongan yang memerlukan kemahiran tinggi. Okey, Zaim, mungkin juga boleh kongsikan sebab kita tahu kalau kita melihat daripada segi untuk keseimbangan automasi yang juga membawa kepada pekerjaan pakar berbanding kerja separuh mahir, namun untuk memenuhi tenaga kerja dan kurangkan pengangguran ini bagaimana, Zaim? Bagi MGC kita ada satu idea yang agak radikal, kita panggil jamin kerja, iaitu kerajaan menjamin hak untuk bekerja melalui job offer. So kalau sesiapa yang memerlukan peluang pekerjaan, mereka boleh mendapat peluang pekerjaan melalui kerajaan. Ini bukan kerja kerajaan, ini peluang pekerjaan ini dicipta melalui PBT, local government, local council, untuk sementara. Sebab kadar pengangguran sangat tinggi di Perlis, di Kelantan, Sabah, dan kawasan ini tidak dapat fokus dari kerajaan pusat kerana banyak faktor lah. Memang ada banyak isu yang besar di negara-negara tersebut. So bagi kami di MJC, jamin kerja merupakan satu solusi yang radikal yang boleh mencapai kadar pengangguran sifar, zero unemployment. Sebab kita perlu menangani masalah ini dengan memberi peluang pekerjaan kepada semua lapisan masyarakat, bukan sahaja mereka yang berada di kawasan bandar ataupun di luar negara. Zaim, bagaimana untuk melihat usaha yang diumumkan di bawah NIMP dan juga semakan separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang melihat bahawa industri ini akan diagihkan mengikut negeri sebagai contoh. Sudah pun disenaraikan. Yalah, ini untuk jangka masa panjang. Tapi untuk kita melihat kepada beberapa tahun yang akan datang, mungkin bagaimana untuk kita melihat ini adalah langkah yang terbaik untuk pastikan bahawa peluang pekerjaan yang dimaksudkan dibincangkan tadi akan tersedia di Perlis, akan tersedia di Kelantan, di Terengganu dan sebagainya. Negeri-negeri yang ada perbezaan politik berbanding dengan kerajaan pusat ini. Bagaimana Zaim melihat keseluruhan strategi ini? Strategi untuk mencipta pekerjaan yang berkemahiran tinggi di semua negeri tidak realistik. So kita tidak boleh berfikir yang kita boleh mencipta peluang pekerjaan kemahiran tinggi seperti IR 4.0 teknologi jobs seperti AI, blockchain di semua negeri. Tidak realistik. Sebab itu satu solusi yang lebih holistik ialah melalui jamin kerja yang saya bincang tadi, yang ulaskan tadi, yang boleh menangani masalah di seluruh negara. Tetapi NIMP dan juga academic industry yang diperkenalkan oleh kerajaan Madani ini ada langkah yang baik sebab dia menggalakkan sektor swasta untuk invest dalam mencipta pekerjaan berkemahiran tinggi.
Tetapi kita kena fikirlah, kita kena realistik sebab impossible untuk kita create 100% jobs yang high skill. Itu tidak boleh lah. So kalau kita boleh, kalau kita nak mencipta kerjaan untuk semua, dia kena ada tier lah. Kalau kita beri contoh, mungkin 30% high skill job, yang selainnya mungkin 40% mungkin semi skill dan selebihnya low skill. So kena realistik, dan saya rasa dengan ada koridor ekonomi di wilayah di jalan wilayah di negara kita, mungkin adalah peluang untuk kita mencipta job-job yang high skill ni. Okey, Zaim, menutup perbincangan kita mungkin soal jaminan kerja ini, apa yang diharapkan yang harus terkandung dalam Belanjawan 2024 ialah ini adalah dokumen tahunan, tetapi untuk jangka masa panjang, apa lagi yang diharapkan khususnya dalam belanjawan ini? Bagi saya, seperti saya ulas tadi, Jaminan Kerja Program Malaysia itu satu inisiatif yang sangat inovatif dan kreatif. Malangnya kerajaan Melayu tidak meneruskan program ini sebab fokus untuk jaminan kerja yang digunakan oleh kerajaan terdahulu, dia membantu golongan tertinggi. Dan kita perlu memberi fokus pada golongan tersebut. Orang asli, OKU, bekas panduan yang tidak dapat peluang pekerjaan yang mungkin akan diberi oleh kerajaan Madani dan seterusnya. So bagi saya, wishlist saya untuk bajet ialah kalau boleh kita kembalikanlah konsep jaminan kerja seperti terdahulu, supaya golongan yang terpinggir boleh dapat bantuan dari segi pekerjaan. Ini bukan handout lah, ini hand out. Ada perbezaannya. Okey, Zaim, terima kasih kerana bersama kami. InsyaAllah minggu ini juga kita akan cuba hubungi Zaim. Kita akan mengambil masa sedikit selepas ini, dalam minggu ini juga untuk kita bincangkan golongan yang terpinggir ini. Ini sangat penting untuk kita sediakan peluang pekerjaan mereka dan apa yang harus terkandung dalam belanjawan. Terima kasih Zaim Muzani, pengasas bersama Malaysia Jobs Creation, kerana mengulas perkara tersebut. Ini sangat menarik sekali, Nabila. Soal pekerjaan ini sentiasa kita berikan tumpuan dalam Niaga Awani. Betul. Untuk kita lihat bergerak ke hadapan. Dan seperti yang Zaim sebutkan tadi, memang pengangguran kita masih tinggi lagi, belum lagi ke paras prime pandemik. Dalam keadaan betul, dalam keadaan kos sara hidup yang semakin tinggi, Nabila sendiri kalau beli barang kat luar pun rasa mahal kan. Betul, makin harga jauh beza dia dengan dulu. Ya, ini adalah realiti. Realiti ini yang harus diangkat. Dah banyak dasar kita lihat. Belanjawan ini akan menjadi satu dokumen tahunan dan apa yang harus terkandung untuk memastikan bahawa rakyat yang terkesan tidak kira di peringkat T20, M40, B40, semua terasa pada ketika ini, dan bagaimana ini akan disatukan dalam dokumen tahunan ini, itu yang akan menjadikan tumpuan, dan kami di Niaga Awani dan Astro Awani akan terus membawakan perkembangan ini dari masa ke masa. Dan banyak lagi yang akan kami kongsikan. Kami berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.